wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mari sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesihatan kepada kita untuk hadir dalam majlis pada petang ini, bagi mendapat sedikit ilmu. Dengan ilmu ini dapat kita menambahkan ibadat kita untuk lebih dapat kita melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Mustikah hadis kita ini. Dalam hadis yang ke-22 ya. Sebelum ni kita baca hadis yang ke-21 ya. Jadi yang berkaitan dengan tajuk bab beriman kepada adanya malaikat. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Itu yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya Rasulullah sallallahu, akhbirni anil iman. Baik, kita masuk dalam bab percaya kepada malaikat, rukun iman. Setiap orang yang beriman wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, antu minabillah wa malaikatihi, malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab yang 4, wa rusulih, dan rasul-rasul yang tersebut nama mereka dalam Al-Quran dan ada yang tidak disebut ya. Dan beriman dengan hari akhirat, dan seterusnya beriman dengan ketentuan baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan lain perkataan kita kata qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini satu makhluk yang kita tahu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala macam kita juga ya, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita disebut dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun juga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbezaan antara malaikat dengan manusia ni dari sudut jasad ya. Manusia ada jasad, ada ruh. Malaikat ada jasad, ada ruh tapi tanpa jasad ya. Tak ada jasad. Ada jasad bila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam malaikat Jibril ya, dia menjelma menjadi dirinya seorang laki-laki ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi mereka yang mengikuti pengajian kita ini secara live ini, jadi hadis yang saya baca ni lah hadis yang ke-21, bab beriman kepada adanya malaikat, untuk rujukan lah ya. Baik, hadisnya berbunyi, jadi malaikat, saya ulang sikit ya, sebagai mukadimah, malaikat ni tugasnya ialah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelum ini kita baca, malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membantu pun tak boleh juga, sebab Allah tak perlu dibantu kan. Allah tak perlu dibantu kan. Jadi Allah jadikan malaikat ni untuk bertugas ya tentang kejadian manusia. Itu hari kita, bila manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu dia, maka proses-proses kejadian itu ya ada hubungannya dengan malaikat. Dan selepas itu kita baca hadis yang berikutnya berkaitan dengan segala amalan kita
ya, sama ada baik dan buruk adalah juga tugas malaikat untuk mencatatnya, dan tidak ada yang miss, begitu. Dan hadis yang seterusnya kita baca, ada malaikat-malaikat yang ditugaskan, ya, untuk memberitahu tentang, ataupun untuk memberitahu tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ataupun malaikat kepada manusia, mana manusia yang dipuji oleh Allah SWT, mana manusia yang dikeji. Dan hadis pada malam ini kita sambung, iaitu hadis yang ke-22, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amanna al-imamu fa aminu fa innahu man waqafa ta'minhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi tugas malaikat yang ini pula dia mengaminkan. Maksud hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya apabila imam mengucap amin, apabila imam mengucap amin, imam mayang mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucapnya bersama. Jadi makmum pun kena ucapkan amin juga. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, ketika itu malaikat pun amin juga, ya. Malaikat sembahyang sama dengan kita juga, kan? Tapi kita tak nampak dia. Nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu hadis ini menceritakan tentang malaikat yang tugasnya mengaminkan, ya, memperkenankan, minta Allah perkenankan apa yang manusia laksanakan, ya, apa yang manusia lakukan. Manusia beribadat, bersembahyang berjemaah, maka bila imam kata amin, maka semua kena kata amin. Dan amin imam dengan makmum itu hendaklah sama dengan amin yang diaminkan oleh malaikat. Jadi kita tak dengarlah malaikat amin, ya, tapi yang prosesnya mestilah imam dengan makmum tu aminnya sama. Jangan ada yang terkendian, jangan ada yang terdahulu. Jadi kalau itu wakaf, maksudnya itu bertepatan. Kalau kita kata ngam lah istilahnya, ngam, ya, letak tepat, amin tepat sama makmum dengan imam itu, maka, dan juga malaikat, ya, jadi malaikat, maka di sana diampunkan dosa yang telah lalu bagi mereka yang solat, imam dan makmum tadi. Itu di antara kelebihan solat berjamaah. Satu daripada kelebihan solat berjamaah, ya, daripada 27 itu, satu daripadanya ialah yang ini, iaitu amin bersama dengan imam. Dalam hadis yang lain saya sebut dekat sini, ya, dalam bab solat berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairul maghdubi alaihim waladdallin, kata Rasulullah SAW, bila imam kata macam itu, baca macam itu, taqulu amin, hendaklah kamu berkata amin. Fa innal malaikatu taqulu amin, sesungguhnya malaikat pun berkata amin juga. Wa innal imama yaqulu amin, apabila imam berkatakan amin, waladdallin, kemudian amin, faman waqafa ta'minal malaikati, ta'min yang imam aminkan dengan makmum itu sama, ya, waqafa, dia kata sama dengan ta'min malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maksudnya, ya, diampunkan dosanya yang telah lalu.
Itu di antara fadilat. Sebab itu solat berjemaah itu penting untuk kita memahami kaedah-kaedah solat berjemaah itu dari sudut perbuatannya, dari sudut qaulinya, itu kita kena ketahui. Jadi dalam hal ini seperti mana kita tahu, semayang berjemaah itu lebih baik daripada semayang seorang diri 27 derajat. Ya, salatul jamaah afdalu min salatil fardi 70 darajah. Jadi satu daripada darajah itu, satu daripada 27 darajah itu yang ini, iaitu takmin bersama dengan imam. Jadi kita kena latih lah ini, ya. Ada imam kadang-kadang dia lambat sikit aminnya. Ada imam kadang-kadang dia lepas dia baca amin, lepas dia waladdallin, habis nafas dia terus amin, terus sambut, kan. Ada imam dia waladdallin amin, lama sikit baru dia. Tapi kita jangan dulukan daripada imam. Dan itu dilarang lah dalam bab solat, dilarang. Tak boleh dulu daripada imam. Makmum tak boleh dulu daripada imam, ya. Jadi kena ikut imam. Imam kata kita pun amin, kan. Dalam hal ini juga ulama bahaskan, bila sebut amin ni maksudnya sama tadi dah satu bahagiannya. Bahagian yang kedua pula dia nak amin tu macam mana? Ada amin, ya, ada amin panjang, kan? Ada amin. Kadang-kadang kita baca doa amin, kan? Kita sebut betul amin, kan? Ada amin, itu tiga versi. Jadi versi yang sebenarnya ialah tu amin tu mesti 2 harakat. 2 harakat maksudnya. Itu versi yang sebenar. Itu yang pertama lah tadi. Amin 2 harakat. Ya, bukan amin lebih daripada 2 harakat. Hak yang kemudian ni nombor 3 tak ada harakat. Terus 1 harakat je. Amin. Kan macam kita doa tahlil lah kita kata, kan, amin itu kan. Kalau kita dengar video orang di Indonesia, orang sembahyang tarawih, ya, amin kan, dia amin dia tu kan, begitu keadaan dia cepat, kan. Jadi yang besi yang dituntut di sini iaitu amin 2 harakat. Amin itu, kan. Amin tu ya, alif tu tu 2 harakat maksudnya. Jadi kena begitu. Tu yang terbaik lah maksudnya, kan. Baik. Itu antara fadilat dia, ya. Jadi malaikat bersama dengan kita dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berjemaah tadi. Dan seperti mana kita tahu sekarang pun malaikat bersama dengan kita di kiri kanan kita. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan juga ada, kan. Malaikat yang mengembangkan sayap kepada kita yang duduk dalam majlis ilmu macam ni pun ada. Jadi ada malaikat ini, cuma kita tak kelihatan. Jadi dalam bab beriman dengan malaikat ini nak menzahirkan kepada kita bahawa, ya, apa yang kita lakukan ini sentiasa diperhatikan oleh makhluk langit, iaitu malaikat Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh ada sikit alpa kepada kita untuk nak buat sesuatu yang boleh kita katakan bertentangan seperti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semayang pun kita katakan pergerakan dalam semayang pun maksudnya kalau semayang itu kita bergerak, mungkin orang lain tak nampak, kan, tapi maksudnya malaikat ada bersama. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dapat berdasarkan kepada tauhid kita dengan malaikat ini, ya, mana menjelaskan kekuatan iman kita untuk lebih perfect dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana orang tengok kita buat sesuatu. Jadi bila orang tengok kita buat sesuatu, kita akan buat yang terbaik. Kalau orang tak tengok kita rasa kita buat tu dah terbaik lah, kan. Tapi bila orang tengok kita akan ikut, orang kata, versi yang terbaik lah, spek yang terbaik lah, susunan yang terbaik, kan. Jadi itu malaikat, mempercayai malaikat itu mesti ada ruh yang macam itu.
Bukan macam kita belajar di sekolah kebangsaan dulu ataupun di sekolah menengah dulu, percaya kepada malaikat, percaya jelah, itu saja. Tak ada kena-mengena kan keimanan yang kita nak sebut kan, percaya saja. Jadi sini bila percaya, dalam sudut hati kita mesti ada keadaan yang macam itu, yang mana apa yang kita buat ni diperhatikan oleh makhluk Allah, iaitu malaikat, yang mana malaikat ni akan menyampaikan perkara-perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat tak menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala tak tahu, tapi nak dibagi tahu kepada manusia di dunia ni bahawa keadaan tu begitu. Kalau kita dekat dunia ni, kalau orang tu tak menyampaikan, dia tak sampai kan. Jadi nak dibagi tahu keadaan yang macam itu kepada kita kan. Okey, kita balik kepada itu antara yang dikatakan amin itu ya. Kemudian kalau kita gambarkan dalam solat berjamaah, kita keluar sikit daripada situ ya, kita nak ambil sudut ibadat kita yang dikaitkan dengan malaikat ya, yang dikaitkan, kita kata amin ya. Amin ni perkenankan, ya Allah perkenankan, ya Allah perkenankan, begitulah makna dalam bahasa kita. minta beberapa kali kita minta kan. Jadi minta sekali, dua kali, tiga kali, kita minta begitu. Kalau kita tengok dalam semayang kita, berapa kali kita takmin, kita amin dalam semayang kita sehari semalam? Kita kira, kita tak kira. Baik, kita kira. Kita kira kan? Kita kira. Supaya apa? Supaya kita lebih maklum bahawa banyaknya amin yang kita sebutkan itu. Jadi bila banyaknya amin itu, banyak itu menjadikan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni kalau kita buat lebih, Allah suka. Kan? Begitu. Kan? Jadi kalau kita kira berapa kali kita baca Fatihah? Amin. Bila kita baca Fatihah mesti diakhiri dengan amin. Sebab Fatihah mesti diakhirkan dengan amin. Walaupun kita dalam semayang, walaupun di luar semayang, bila kita baca Fatihah kita mesti amin. Ayat lain tak ada. Fatihah saja, surah Fatihah saja. Bila akhir kita baca, kita mesti sebut amin, sama ada kuat ataupun perlahan ya. Itu dituntut kepada kita. Sebab ayat surah Fatihah itu doa ya, doa ya. Baik, antara doa yang akhir sekali lah ya, doa yang akhir sekali, ihdinas siratal mustaqim kan, itu doa kepada kita. Baik, kita sembahyang sehari semalam berapa kali? 5 waktu. Kita kira kan, kita exercise sikit, kita kira 5 waktu. Maksudnya kalau kita sembahyang subuh, kita ada 2 rakaat, kita baca 2 kali Fatihah, maknanya kita 2 kali amin. Sembahyang maghrib 3 rakaat, 3 Fatihah, maknanya 3 kali amin. Dah berapa tu? 5 kan. Kemudian sembahyang isyak kita baca 4 rakaat, maknanya kita baca 4 kali Fatihah, maknanya 4 kali amin ya. 5 tambah 4 9 kan. Kemudian sembahyang asar pun 4 rakaat, kita baca 4 kali Fatihah, 4 kali amin. 4 9 dengan 4 berapa? 13 13 ya, 13. Kemudian sembahyang zuhur, last kali sembahyang zuhur 4 rakaat. Bila 4 rakaat maksudnya 4 kali Fatihah dan 4 kali amin. Jumlah semua dari 14 17 ya, 17. Jumlah 17. Jadi sehari semalam kita semayang waktu saja, semayang wajib saja semayang fardu saja, kita baca 17 kali Fatihah, kemudian kita amin 17 kali. Ini kita exercise. Baik. Kalau kita katakan satu hari 17 kan, kemudian kalau kita katakan satu hari, mana kata 17 kali dengan 5, di sana ada 85 kan. 85 maksudnya satu hari ya, maksudnya 17 kali 85, mana 85 tu 5 kali, lepas tu kali dengan 7, seminggu maksudnya kita ada 7
595 kali, ya, 595 kali. Itu seminggu maksudnya kita kata amin, kan. Lepas tu kalau kita kali pula, kita katakan dengan bulan, ya, dengan bulan, ya. Jadi kita hampir dapat 2380 kali, kan. Kemudian kalau kita kali pula dengan tahun 12 bulan, kita dapat 28.500 kali setahun kita baca Fatihah dan kita amin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan malaikat. Amin sekali tadi itu maksudnya kalau sama dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita diampunkan yang terdahulu, kan. Baik, itu kita exercise sikitlah tentang itu, ya. Jadi maksudnya di sini itulah ibadat yang kalau kita nak kira, kalau kita nak kira, kan. Kalau kita nak kira. Tapi kalau Allah nak bagi nikmat kepada kita tu, boleh kita kira tak? Tak boleh kita kira. Kita boleh kira apa yang kita buat itu, tapi nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kalau setahun 28.500 kali kita baca Fatihah dan amin, kan? Kita katakan Allah nak bagi kepada kita tu banyak mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu, kan? Itu ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita. Itu berdasarkan kepada itu, kan. Jadi inilah yang dimaksudkan, yang istilah ada dikatakan hasibu qabla an tuhasibu, hisablah kamu sebelum kamu dihisabkan. Ni bila kita hisab ini boleh menguntungkan kita, ya. Kalau kita tak hisab, kadang-kadang kita tak tahu tambah ada untung ataupun rugi. Tapi bila kita hisab, kita dah pasti tahu untungnya. Sebab kita nak untung, kita tak nak rugi. Maka sebab itu kita perlu, ya. Itu antara hadis yang nak menyebut tentang kalimah amin inilah, kan. Baik, kita tengok lagi satu hadis yang sama juga hadis ni, ya. Itu hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikati fis sama' amin fawaqaf ihdahuma ukhra ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seorang kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit pun mengucapkannya, serta berbetulan pula masa ucapan itu sama ucapan itu sama, khususnya macam sembahyang berjamaah tadilah, kan. Kemudian nescaya diampunkan dosa yang telah lalu. Ni hadis ni sama dengan hadis yang di atas. Nak dua versi, ya, dua versi hadis nak jelaskan kepada kita. Baik, kita tengok dalam kitab ini bagaimana huraian kitab Mustikah hadis ini. Bacaan amin, ya, selepas bacaan Fatihah, lebih-lebih lagi yang dibaca oleh imam semayang, imam masa semayang, sangat besar tujuannya kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Fatihah itu dia kata mengandungi berbagai-bagai perkara, kompal daripada satu Al-Quran itu, Fatihah itu, ya. Antaranya ialah memohon hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Itu antara surah Fatihah, ya, iaitu minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita doa lah, ya, tambah Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yang benar, ya. Mustaqim, sirat, sirat ni jambatan, sirat yang lagi, ya, di akhir akhirat ada jambatan sirat, itu dia kata siratal mustaqim, kan. Dan juga dia kata memohon perlindungan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang kita katakan, ya, maksudnya
jalan yang sesat, ya, maksudnya iaitu jalan yang orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, itu yang kita minta, jalan itu, kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Ghairil maghdub itu maknanya bukan jalan-jalan orang yang engkau telah murkai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan pula jalan-jalan orang-orang yang sesat. Itu kita tolak. Hak yang zalim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa minta kita ditolakkan. Tak mau kita ni bersama dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak orang ni jadi orang yang mana? Orang yang Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Ini orang yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Kita minta macam itu. Bukan minta mereka yang kita katakan disebutkan tadi, jalan yang kita katakan yang mereka yang engkau murkai, golongan mereka yang murkai atau orang yang sesat. Dalam tafsir disebut antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini dua benda disebut dalam tafsir, kan, iaitu Yahudi dan Nasrani, Kristian. Nasrani, Kristian lah, Quran sebut Kristian, Quran sebut Nasrani, kan, kita kata Kristian, ya. Jadi Yahudi dengan dia kata tolak daripada orang yang dimurkai ataupun orang yang dibencii, yang engkau orang katakan murkai mereka. Siapa yang kau murkai dia? Iaitu orang Yahudi. Allah murka orang Yahudi, Allah laknat orang Yahudi, kan. Dalam Al-Quran kita boleh baca dalam sejarahnya, kan, dengan sikap dan perangai mereka, kan. Hari ni pun kita tengoklah keadaan orang Yahudi itu macam mana, ya. Tindak tanduk dia bukan macam manusia. Tidak ada sikit pun dalam diri mereka itu kemanusiaan, ya? Kemanusiaan tak ada. Walaupun namanya manusia, tapi dia tidak ada sifat-sifat kemanusiaan bagi orang Yahudi itu, kan. Baik, dengan sikap mereka lah yang terdahulu, kalau kita baca sejarah dan sebagainya sampai hari inilah keadaan begitu, kan. Dan sesat ni maksudnya orang Nasrani yang mereka ni lari daripada ajaran Isa alaihi salam, kan. Itu dia kata, ya. Hari ini viral, kan, tentang PM kata apa, Ashabul Kahf itu Kristian, kan. Kan itu dipaham tak, kita pun tak dengar, kan, cuma viral begitu saja, ya. Hebohlah viral. Tapi pada saya positif, tak kisahlah. Yang positifnya iaitu kita nak ambil maksud cerita Ashabul Kahf tu, kan. Maksudnya pemuda yang beriman, itu mesej yang nak disampaikan. Pemuda yang beriman, maksudnya pemuda yang beriman diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mesej dia. Hak tentang duk kira dia Kristian ke, dia apa ke, di mana tempatnya, itu kita biar orang yang pakar mengkajinya lah, kan. Tapi kita nak ambil isu dia itu, nak ambil manfaat, kita katakan pengajaran daripada Ashabul Kahf tu. Dalam Al-Quran dia ada satu surah Al-Kahfi, kan, kita baca, kan. Tu kita disunatkan baca tiap-tiap malam Jumaat surah Al-Kahf ni. Tapi kita duk baca Yasin juga, duk mewarisi daripada dulu Yasin juga, kan. Tak salah, boleh baca, Pak. Yang penting ayat Al-Quran. Tak boleh kita kata salah baca Yasin malam Jumaat, tak boleh. Kita ayat Quran, ya. Baca tak ada masalah. Kita terbuka dalam hal yang macam ini, kita katakan. Okey. Jadi kita tak orang yang macam itu, orang yang maksudnya yang disebutkan waladdallin. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembahyang itu kita minta jalan yang lurus, ya, bukan jalan seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Bukan jalan yang macam itu. Tak mau macam mereka, ya. Kita tak mau macam mereka, kita nak. Walaupun ada di kalangan mereka yang mendakwa bahawa mereka itu betul, kan. Tapi kita tak kata, kita tak mengatakan bahawa istilah bila sebut Yahudi itu maksudnya dia tak betul, tidak. Yahudi yang berdasarkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu betul, beriman. Siapa yang ikut Nabi Musa, dia beriman sebab dia i'tikad dia Tuhan yang satu.
dia beriman. Maksudnya kalau kita kata hari ini Islam lah kan, istilahnya begitu sama lah. Sebab tu kita wajib percaya kepada Isa, kita wajib percaya kepada Taurat, kita wajib percaya kepada Isa, dan kita wajib percaya kepada Injil kan. Itu kitab yang kita wajib percaya kan. Kita wajib percaya sebab keimanan dari segi akidah sama, iaitu satu. Kenapa orang Kristian dia kata Trinity? Macam Yahudi pula kata ada Uzair tu anak kan, Uzairullah tu anak Allah, dia katakan. Jadi ini putar belit orang yang penganutnya ini kan, atas sebab-sebab. Jadi mana penyelewengan yang berlaku di sini. Jadi bila penyelewengan itu maksudnya disebut Yahudi, ini laknat Al-Quran kan, begitu juga hadis. Jadi maksudnya adalah ayat Al-Quran mengatakan daripada kalangan pengikut Nabi Isa yang beriman ikut Nabi Isa beriman. Mana beriman tu sama dengan kita. Pengikut orang-orang Kristian kita kata ikut Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salam, mana beriman. Hak yang tak ikut Nabi Isa, yang gunakan kitab hari ni tak pakai Injil, dia pakai Bible lah, pakai macam-macam kan. Itu larilah. Itu sikit kekeliruan dari situ saja. Tapi maksudnya di sini ada orang pengikut Nabi Isa tu kita katakan dia Kristian kan, itu konsep yang digunakan kan. Bila sebut Kristian maksudnya Trinity lah konsep dia. Tapi yang ikut Nabi Isa yang sebenarnya iaitu mereka yang beriman kan. Jadi ada orang, kalau kita tak ada, kita kata orang Yahudi ni beriman, orang Nasrani pun beriman. Orang kata apa kamu ni, orang akan kita kata begitu kepada kita kan, apa kamu ni, sedangkan itu dalam Al-Quran bahas istilah kita. Maksudnya sebab itu orang-orang ahli kitab dulu macam Waraqah bin Nufail ya, bila Nabi Muhammad SAW terima wahyu di Gua Hira, balik menggigil takut Siti Khadijah ni peluk Zamilumi katanya. Kemudian Siti Khadijah pergi jumpa dengan Waraqah bin Nufail. Waraqah bin Nufail ni ialah orang Yahudi, orang Nasrani ya, tak ada Nasrani kan begitu kan. Dan dia mengiyakan bahawa ini adalah kebenaran Rasul yang akhir zaman. Istilahnya macam itulah kita katakan dia tak melawan, dia tak menegah, dia mengiyakan apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang terdahulu maksudnya begitu. Saya berhenti cakap itu takut juga nanti banyak cerita nanti salah pula kan, begitu keadaan. Sebab kita nak huraikan dari sudut, kita pun tak pandai nak hurai dari sudut apa, dari sudut kita katakan Kristian yang beriman dengan orang, kalau kita Kristian beriman, mana Kristian beriman dari Kristianity kan, tak, ni yang pengikut Nabi Isa tu, mereka tu beriman, pengikut Nabi Isa yang asal tu, yang kitab Injil itu, yang kitab Taurat itu dia katakan yang beriman kan. Kita pun ada juga yang tak beriman, yang bukan pengikut kitab Al-Quran kita katakan, ataupun dia ikut Al-Quran ikut kena bertempat dia je, yang tak kena kat suka dia, tak selera dia, itu pun boleh kita dalam golongan yang tak beriman juga. Maksudnya kita boleh sudut dari sudut itu kan, keadaan itu kan. Baik, perkataan amin di sini ya. Kita balik semula kepada hadis kita ini. Perkataan amin itu pula maksudnya memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga segala permohonan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu dikabulkan. Itu amin, itu maksudnya diperkenankan. Dengan sebab tujuan yang besar itu, maka bacaan amin dibaca juga oleh malaikat di langit kan, nak memperkenankan. Dan dengan yang demikian menjadilah saat bacaan amin situ suatu saat yang mulia, saat yang mulia ketika itu ya. Saat yang mulia, kemuliaan saat ketika itulah bila bersama amin itu makmum dengan imam, kemudian dengan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang telah lalu kan. Itu hadis menyebabkan yang terbit hadis itu daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu dia kata di sini, suatu saat yang mulia, saat terbuka pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Saat disebut amin tu maksudnya terbuka pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang menyebut kalimah amin tadi. Aminnya imam, aminnya makmum, dan juga amin malaikat yang
serentak bersama-sama. Ghufira, maknanya diam, disebutkan begitu. Serentak dengan imamnya. Demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah, dia baca seorang diri Fatihah supaya terkena ya dengan saat bacaan amin itu dari malaikat. Kalau dia baca seorang diri mungkin disebut amin, malaikat pun sebut amin, sama, dan dengan itu termasuklah dia dalam golongan orang-orang yang beroleh keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita baca Fatihah, akhir Fatihah mesti kata amin. Kalau ayat lain tak payah kita kata amin, kan? Fatihah kita kena kata amin. Itu ayat, ya. Maksudnya nak minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya iaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Peringatan di sini, ya, dia kata yang saya dah sebutkan tadi, kalimah amin tidak patut dipanjangkan alif hamzahnya lebih daripada dua harakat. Kan disebut tadi kan, kerana menurut bahasa Arab kalimah amin yang bermakna perkenankanlah permohonanku ya Tuhanku tidak pernah dipanjangkan lebih daripada 2 harakat alif hamzahnya. Jadi kena amin 2 harakat, tak boleh amin ataupun amin, kan. Lalu kita baca amin kan, baca doa kan, amin ya. Nak sebut betul-betul amin itu kan 2 harakat itu. Juga dia kata kalimah itu janganlah dilafazkan dengan berlebihan nyaringnya. Berlebihan nyaringnya tu jangan macam takbir Allahu Akbar kan, begitulah maksudnya kan. Takbir Allahu Akbar, jangan lebih daripada nyaringnya itu, ya. Nyaring itu jangan lebih daripada itu. Dia kata kerana perbuatan yang demikian adalah berlawanan dengan maksud yang terkandung dalam ayat 110 surah Al-Isra. Ya, 110 surah Al-Isra berbunyi qul ud'ullaha wa ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila. Ya, yang maknanya katakanlah wahai Muhammad. Makna ayat ini yang berkaitan dengan kalimah yang dia katakan jangan sebut terlalu kuat, kan? Perlahan pun tak, kuat pun tak, tengah-tengah, sederhana kita katakan, ya. Katakanlah wahai Muhammad, dalam ayat dia kata qul ud'ullaha wa ud'ur rahman, katalah wahai Muhammad serulah nama Allah atau nama Rahman. Allah ni banyak nama, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman yang mana sahaja kamu serukan dari kedua nama itu adalah baik belaka. Nama tu baik, dia kata, ya, baik belaka. Ya, kerana apa? Kerana Allah mempunyai banyak nama. Ya, Allah mempunyai banyak nama. Al-Asmaul Husna, banyak nama, ya. Nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan. Dia kata janganlah engkau nyaringkan. Wala tajhar, ya. Kata wala tukhafit, ya, maknanya janganlah engkau jaringkan bacaan doa atau solatmu, ya. Juga janganlah engkau perlahankan. Perlahankan pun tak boleh juga, dan gunakanlah, ya, jangan perlahankan, dan dia kata gunakanlah satu cara yang sederhana, antara itu cara yang sederhana antara kuat dengan perlahan. Kuat dengan perlahan, maksudnya suara kita tu bukan high frequency, istilahnya tinggi, kan? Bukan tinggi amin, bukan tinggi, itu high frequency, ataupun bawah. Kalau istilah tajwid dia kata apa ni, apa istilah lagunya, lagu yang bawah lah, kan? Lagu amin, kan? Jadi lagu yang bawah, jadi sederhana maksudnya begitu sebenarnya, amin itu. Jadi ayat ini nak menjelaskan tentang kalimah itu. Okey. Ada waktu lagi? Berapa minit? 4 minit lagi. Okey. Itu hadis yang menceritakan kepada kita tentang ini, ya, tentang peranan malaikat, tugas malaikat yang wajib kita percaya. Jadi kita percaya, naklah diselitkan dalam hati kita dari sudut keimanan kita untuk kita nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan hari ini kita duduk sekarang ni malaikat mengembangkan sayapnya.
di raudhah ini, di taman-taman syurga ni, mengembangkan sayapnya, meraihkan orang-orang yang kita kena, orang-orang yang Allah suka, orang yang Allah suka. Sebab tu dalam hadis sebelum ini, malaikat tu dia berulang alik naik ke langit, ya. Pagi dia naik, subuh dia naik, ya, subuh dia naik, petang dia turun, kemudian ada yang naik petang, pagi dia turun. Begitu keadaannya. Mereka ini bergili-gili, ya, naik turun dengan tugas masing-masing. Bila sampai kat sana, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada mereka, masa kami naik tadi tu, kamu naik tadi tu, apa yang hamba-hamba aku tengah buat? Kan? Jadi mereka kata solat. Ada hadis menceritakan, ya, mereka solat, ya. Kat mana dia? Wahum yusallun, dia kata kaifa taraktum ibadi, ya, bagaimana keadaan hamba-ku? Allah tanya, kan? Kan fayaqulu, malaikat kata tarakna, dia kata taraknahum wahum yusallun, ya, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka itu semayang, waktu mereka nak naik, waktu mereka nak turun. Wa atainahum wahum yusallun, ya, dan kami datang pun mereka tengah semayang, subuh dengan semayang asar lah, begitulah kita katakan. Maka sebab itu di antara semayang subuh dengan semayang asar tu sangat baik. Ada fadilah. Ada hadis mengatakan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis ini mengatakan man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang semayang bardain masuk syurga. Hari yang pendek, maknanya semayang asar dan semayang subuh. Semayang asar dan semayang subuh. Ini hadis yang pendek lah. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala man shallal bardain. Bardain itu maksudnya semayang asar dan subuh. Semayang yang sejuk maksudnya. Sejuk ni maksudnya kalau dah asar tu daripada panas dah nak sejuk. Kalau subuh tu dah sejuk lah, sebelum panas. Kan begitu. Ini semayang. Ini waktu-waktu yang semayang yang bukan kita tak penting, maksudnya waktu yang dituntut lah, maksudnya disebutkan ada hadis menekankan tentang solat al-bardain, dakhala jannah, masuk syurga. Jadi tu Allah tanya mereka keadaan gitu, ya. Jadi Allah tanya, bila malaikat tu nak turun, Allah kata kepada malaikat tu, tengok hamba-hambaku. Allah menyanjung, memuji-muji hambanya beribadat. Tengok hamba-hamba aku beribadat kepada aku. Kemudian apa lagi dia kata? Beritahu kepada mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa mereka. Ini orang yang duduk dalam majlis yang macam ini maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada hari yang berikutnya, ya, tentang tugas-tugas malaikat ataupun peranan malaikat, yang mana wajib kita percaya kepada malaikat, ya, untuk menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.